Ketika Alkitab untuk kubah adalah daripada Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia daripada tubuh tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya, lalu manusia menjadi makhluk yang hidup. 샬롬 성가대의 찬양과 니시 오케스트라 연주가 있겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, Saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, semua anggota memindai gereja cawangan dan gereja tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan menghadiri ibadah ini dalam talian. Inilah penjelasan tentang Kejadian sesi ke-47. Saya telah menjelaskan sebab-sebab Tuhan menciptakan manusia daripada debu tanah dan apakah tubuh seorang makhluk yang hidup dalam khutbah yang lepas. Tubuh makhluk yang hidup terangkum dalam roh. Ia dibuat daripada debu tanah. Oleh itu, tidak seperti orang yang mempunyai tubuh yang telah bangkit. Tubuh makhluk yang hidup tidak dapat bergerak antara langit pertama dan langit kedua. Terdapat zon aliran masa terhenti di antara langit kedua dan langit pertama, dan tubuh makhluk yang hidup tidak dapat melewati ruang ini. Ruang di mana masa telah terhenti ini tidak dapat dilalui oleh tubuh yang hidup. Ruang ini hanya dapat dilalui oleh tubuh rohani. 생명의 몸은 뼈도 있고 살도 있고 다 있는 거죠. 이제 썩지 아니할 몸이지만 Sama seperti seseorang dapat menaiki kapal terbang untuk bergerak pada ketinggian tinggi yang tidak mungkin dicapai oleh tubuh tanpa perlindungan, terdapat pesawat yang digunakan oleh penduduk Taman Eden secara rutin. Dengan pesawat ini, mereka bukan saja dapat bergerak di dalam Taman Eden, malah mereka juga dapat mengunjungi bumi. 그것을 타면 에덴 동산 내에서뿐만 아니라 첫째 하늘에 속한 이 지구도 오갈 수가 있지요. Manusia pertama Adam menggunakan pesawat ini untuk bebas mengunjungi bumi dan menguasai atas segala sesuatu di bumi. Keturunan Adam di Taman Eden dapat dengan mudah mengunjungi bumi sehingga penghakiman banjir. Selepas penghakiman banjir, perjalanan mereka ke bumi telah dihadkan. Hanya dalam acara istimewa dan mengikut aturan yang betul, mereka dibenarkan untuk mengunjungi bumi. Sehingga hari ini, penduduk Taman Eden masih mengunjungi bumi dengan pesawat ini. Pesawat ini telah diperhatikan di pelbagai tempat di bumi dan ia dikenali sebagai UFO. Secara ringkasnya, UFO ialah objek terbang yang tidak dikenali. UFO telah tidak terhitung banyaknya diperhatikan di seluruh dunia, tetapi manusia tidak tahu dengan tepat apa sebenarnya UFO. Hal ini demikian kerana UFO muncul dan hilang secara tiba-tiba. UFO jelas kelihatan di seluruh dunia dan sering dirakamkan dalam bentuk gambar. Tetapi ia hilang dengan begitu cepat sehingga sains tidak dapat mengenal pasti UFO dengan jelas. UFO kelihatan seperti objek bercahaya, bukannya pesawat. Hal ini demikian kerana terdapat perisai yang bersinar terang, seakan-akan perisai elektron yang menutupinya. Oleh itu, walaupun orang menyaksikan UFO, mereka tidak dapat melihat bentuk sebenar UFO, tetapi hanya mengenalinya sebagai objek bercahaya. Satu lagi perkara mengenai UFO adalah bahawa UFO terbang pada kelajuan yang sangat tinggi yang tidak dapat dicapai oleh mana-mana objek terbang di dunia ini. Kereta dan kapal terbang tidak dapat memecut dalam sesaat. 자동차를 타도 순간 가속이 안 되잖아요. 가면 부르릉하고 출발할 때는 처음부터 100km 달립니까? Kereta dan kapal terbang hanya dapat meningkatkan kelajuan secara beransur-ansur. Namun begitu cita dapat memecut dari awal.
치타 맞죠? 치타는 처음 Sudah lama saya tidak 출발부터 menonton rancangan TV Animal 출발부터 Kingdom. 뭐 여하튼 뭐 Tetapi mungkin 80km tiada singa atau binatang lain yang dapat 몇 memecut 킬로인지 sepantas 동물왕국이 cita. 하도 오래돼가지고 그 속도가 나오는 거예요. 뭐 사자나 뭐 다른 짐승은 그렇게 안 나와요. 근데 급 강하, 순간 가속, 또 예각 회전, 즉 UFO 90도 menunjukkan 이하의 kemahiran 각도로 penerbangan yang 회전하는 것 menakjubkan seperti menyelam 등 secara curam, 놀라운 비행수를 pecutan mendadak 보여주지요. dan membelok tajam, 그러니까 예각 iaitu 회전, membelok pada sudut kurang daripada 그러니까 90 뭐 darjah, 그 iaitu 자리에서 회전이 UFO 돼요. membelok pada tempat yang sama. 우리 비행기는 그 자리에서 회전이 안 됩니다. Sehingga kini kapal terbang penumpang di bumi perlu terbang dalam bulatan yang luas 회전해서 untuk 이게 membuat 여기 pusingan. 갔는데 갔다가 이게 오려면 뭐쫙 UFO juga menunjukkan boleh gerakan yang luar biasa, seperti mengubah haluan, menjunam, pecutan mendadak dan pusingan pada sudut yang sangat tajam. Sebab UFO dapat melakukan perkara ini adalah kerana UFO merupakan entiti dari langit kedua. Terdapat perbezaan besar antara langit kedua dan langit pertama dari segi ciri dan aliran masa. Bagaimanakah langit pertama dan langit kedua berbeza dari segi konsep aliran masa? Terlebih dahulu, izinkan saya memberikan satu contoh. Katakan kita mempunyai seekor semut. Semut itu berlari sepantas yang mungkin. Semut itu mungkin berasa bahawa ia sedang berlari pada kelajuan tertinggi. Sekarang, jika seorang manusia mematikan semut itu dari tepi, adakah dia akan berasa bahawa semut itu bergerak dan laju? Tidak kira secepat mana semut itu berlari, kelajuannya tidak dapat dibandingkan dengan kelajuan berjalan oleh seorang manusia. Hal ini demikian kerana semut dan manusia berada dalam dimensi yang berbeza. 개미가 아무리 빨리 간다 해도 그 속도를 사람이 걷는 속도와 비교할 수는 없습니다. 개미와 사람은 차원이 다르기 때문입니다. Begitu juga kelajuan dalam aliran masa adalah berbeza antara langit pertama dan langit kedua kerana perbezaan dimensi kedua-duanya. Sama seperti kadar manusia berjalan lebih pantas daripada semut yang berlari, aliran masa di langit kedua adalah lebih pantas daripada di langit pertama. Walaupun manusia tahu betapa perlahan semut itu sendiri tidak menyedarinya. Semut hidup dengan menyesuaikan kehidupannya di dalam dunianya. Jika semut mempunyai keupayaan kognitif seperti manusia, semut itu akan menyedari bahawa terdapat banyak makhluk yang bergerak lebih pantas daripadanya. Begitu juga, melainkan manusia di langit pertama mengalami kewujudan langit kedua, mereka tidak akan dapat merasakan perbezaan dari segi aliran masa. Namun begitu, jika seorang makhluk dari langit kedua muncul di langit pertama, dia pasti dapat merasakan perbezaannya. UFO merupakan salah satu contoh. UFO dari langit kedua tidak meningkatkan kelajuan hanya kerana UFO datang ke dimensi langit pertama. UFO hanya terbang pada kelajuan yang biasa bagi mereka. Namun begitu, manusia di langit pertama berasa bahawa mereka bergerak dengan sangat pantas. Bumi terlalu kecil untuk perjalanan dengan UFO. UFO hanya mengambil masa sesaat untuk pergi dari Korea ke Argentina. UFO hanya mengambil masa beberapa saat untuk sampai ke Amerika atau Eropah. 근데 에덴 거기는 지구하고는 비교가 안 돼요. 상상을 초월해 큰 넓은 거예요. Namun begitu, Eden tidak dapat dibandingkan dengan bumi. Eden amat luas, berjuta-juta kali lebih besar daripada bumi. Di tempat sebesar itu, penerbangan UFO perlu sangat pantas. Mengapa? Kerana tiada kematian di Eden.
Jadi jumlah penduduknya terus meningkat. Orang di Taman Eden berterusan melahirkan anak dan tidak mati. 800, 1600, Tuhan tidak menetapkan had untuk populasi mereka. Jadi Tuhan telah menjadikan Eden amat luas sejak awal. Eden seluas alam semesta, seperti mana sistem suria atau bumi hanyalah satu titik kecil di dalam alam semesta. Jika dapat dibuat perbandingan, hari ini seperti seekor semut yang mengedari kelajuan manusia berjalan apabila semut itu melihat manusia. Jika semut mempunyai keupayaan kognitif dan melihat kelajuan manusia berjalan, semut akan merasa bahawa langkah manusia sangat pantas. Jarak yang dilalui oleh semut dalam satu hari dapat dilalui oleh manusia hanya dalam masa beberapa minit. Jika semut dapat mengenali kereta atau kapal terbang, betapa terkejutnya semut dengan kelajuan itu. Mengapakah terdapat perbezaan dari segi aliran masa antara langit kedua dan langit pertama? Hal ini disebabkan oleh ketumpatan setiap ruang. Berikut merupakan satu contoh. Katakan terdapat dua kolam. Satu kolam penuh dengan air, manakala satu kolam lagi penuh dengan lumpur. Di dalam kedua-dua kolam, paras air dan lumpur mencapai paras lutut seseorang. Setiap orang berjalan dari satu hujung ke hujung yang lain. Sekarang, siapakah yang dapat berjalan dengan lebih pantas? Apabila dikatakan bahawa air hanya mencapai paras lutut seseorang berjalan di dalam kolam air, tetapi lumpur mencapai paras lutut seseorang yang berjalan di dalam kolam berisi lumpur, maka seseorang yang berjalan di dalam kolam air akan dapat berjalan dengan lebih pantas. Tidak mudah untuk berjalan di dalam kolam yang berisi dengan lumpur. Setiap langkah adalah suksa. Bagi manusia di langit pertama, bumi ini seperti seseorang yang dilahirkan di dalam kolam lumpur dan hanya mengalami kehidupan di dalam lumpur. Oleh sebab dia tidak pernah berada di dalam kolam lain, dia percaya bahawa kolam lumpur ialah keseluruhan dunia. Bergerak dan hidup dalam kolam lumpur merupakan sesuatu yang sangat biasa dan lumrah baginya. Namun begitu, bagaimana pula pandangan seseorang yang dari kolam air apabila melihat orang yang berada di dalam kolam lumpur itu? Baginya orang berjalan di dalam lumpur itu berjalan dengan sangat perlahan. Sebaliknya, bagi orang yang hidup di dalam kolam lumpur, dia akan berfikir bahawa orang yang berjalan di dalam kolam air bergerak dengan begitu pantas. Perbezaan aliran masa antara langit pertama dan langit kedua adalah seperti ini. Jika aliran masa di langit kedua iaitu dunia roh, iaitu dunia rohani diumpamakan seperti aliran air, maka aliran masa di langit pertama iaitu dunia fizikal adalah seperti aliran lumpur. Sudah tentu aliran masa yang sebenarnya tidaklah tepat seperti contoh ini, tetapi contoh ini dapat membantu anda memahaminya dengan lebih baik. Anda faham bukan? Saudara dan saudari yang saya kasihi, walaupun terdapat perbezaan aliran masa antara langit pertama dan langit kedua, hal ini tidak dapat dirasakan oleh orang yang berada di dalam setiap ruang tersebut. Cara manusia di Taman Eden dan manusia di bumi merasakan peredaran masa adalah sama. Sebagaimana kita merasakan perjalanan satu hari berlalu, mereka juga merasakan aliran masa. Oleh sebab tidak ada malam di Taman Eden, sudah tentu konsep sehari mereka berbeza dengan kita. Namun begitu mereka tetap merasakan bahawa masa berlalu di Taman Eden. Di dalam setiap ruang manusia tidak dapat merasakan perbezaan aliran masa, walaupun terdapat perbezaan yang nyata antara kedua-dua ruang tersebut. Mengapakah begitu? Bayangkan terdapat dua buah kereta api yang bergerak dalam arah yang sama.
Salah satunya bergerak dengan kelajuan 100 km sejam, manakala satu lagi bergerak dengan kelajuan 50 km sejam. Ada penumpang di dalam setiap kereta api tetapi mereka tidak dapat melihat keluar tingkap dan terpaksa melakukan aktiviti yang biasa dilakukan oleh mereka. Oleh itu mereka tidak dapat merasakan betapa pantasnya kereta api yang dinaiki oleh mereka. Orang berada di dalam kereta api yang bergerak pada kelajuan 100 km sejam tidak akan menyedari bahawa mereka bergerak lebih pantas berbanding dengan orang yang berada di dalam kereta api yang bergerak pada kelajuan 50 km sejam. Walaupun kedua-dua kereta api bergerak pada kelajuan yang berbeza, orang berada di dalamnya sama sekali tidak akan menyedarinya. Namun begitu, bagaimana jika tingkap dibuka dan mereka dapat melihat kereta api yang satu lagi, pasti mereka akan menyedari perbezaan kelajuan kereta api yang dinaiki oleh mereka. Demikian juga apabila ruang rohani dan ruang fizikal yang mempunyai aliran masa yang berbeza dapat saling melihat, maka kita juga dapat menyedari perbezaan dalam aliran masa. Dengan kehendak Tuhan, dunia fizikal dapat dilitupi oleh ruang rohani dari semasa ke semasa. Kejadian seperti ini direkodkan dalam 1 Raja-Raja 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 45 hingga 46 menyatakan, seketika sahaja langit menjadi gelap oleh awan dan angin. Lalu turunlah hujan lebat. Ahab menaiki rahatannya lalu pergi ke Israel. Sementara itu kuasa Tuhan turun ke atas Elia. Dia mengising jubahnya dan mengikat pinggang lalu berlari mendahului Ahab sampai ke jalan pintu gerbang Israel. Ayat ini menyatakan bahawa Nabi Elia berlari lebih pantas daripada kereta kuda Raja Ahab. Ayat ini juga menyatakan bahawa Nabi Elia mampu berbuat demikian kerana kuasa Tuhan turun ke atas Elia. Tambahan pula, laluan yang dilalui oleh kereta kuda itu ialah jalan menurun dari tempat tinggi yang seharusnya menjadikannya lebih laju, bukan? Oleh itu, apakah yang telah dilakukan oleh Tuhan dalam situasi ini? Tuhan melitupi Nabi Elia dengan ruang rohani di mana aliran masanya jauh lebih pantas. Oleh itu, walaupun Elia hanya berlari pada kelajuan normalnya, dia tetap dapat mengatasi kelajuan kereta kuda tersebut. Dengan mata kasar, Elia kelihatan sudah tua dan jalan yang dilaluinya tidak rata serta menurun yang menyukarkan seseorang untuk berlari. Anda pasti pernah melihat laluan pejalan kaki yang bergerak di pusat membeli belah atau di lapangan terbang, bukan? Jika ada dua orang berjalan pada kelajuan yang sama, siapakah yang akan kelihatan lebih laju? Orang berjalan di atas laluan pejalan kaki yang biasa atau orang berjalan di atas laluan pejalan kaki yang bergerak? Walaupun kelajuan berjalan mereka adalah sama, orang berada di atas laluan pejalan kaki yang bergerak akan kelihatan lebih pantas. Kadang-kadang dalam keadaan tertentu dengan kehendak Tuhan, aliran masa dunia fizikal boleh dilitupi oleh aliran masa ruang rohani. Oleh itu, perkara-perkara yang tidak dapat dijelaskan oleh pengetahuan atau teori manusia mungkin berlaku di dalam ruang ini di dunia fizikal. 성경에 나오는 기사와 표적들이 바로 영의 공간이 열리면서 Tanda dan keajaiban besar yang dicatatkan dalam Alkitab merupakan contoh kejadian yang berlaku dalam aliran masa rohani apabila ruang rohani terbuka. Seperti yang dapat anda lihat, apabila sesuatu dilitupi oleh ruang rohani dan mengikuti aliran masa rohani, perkara luar biasa boleh berlaku dalam sekilip mata. Sebagai contoh, apabila Yesus memberikan perintah, orang sakit yang berada jauh daripadanya tetap sembuh. Penyembuhan hamba seorang ketua tentera dan anak perempuan seorang wanita Siro-Fenisia merupakan contoh kejadian seperti ini. Terdapat juga situasi di mana pesakit tidak dapat mendengar suara doa saya, dan walaupun ahli keluarga mereka menerima doa saya, dengan hanya membawa gambar mereka, pesakit itu sembuh.
Ketua tentera dan wanita Sirofenisia itu memohon kepada Yesus dengan iman agar orang dikasihi oleh mereka dapat sembuh. Matius 8 ayat 13 menyatakan, lalu Yesus berkata kepada ketua tentera itu, pulanglah, apa yang kamu percayai itu akan terjadi. Pada ketika itu juga sembuhlah hamba ketua tentera itu. Apa yang kamu percayai? Tidak ada keperluan bagi orang yang tidak percaya kepada kuasa Tuhan untuk datang menerima doa saya. Alkitab menyatakan bahawa semuanya akan terjadi seperti yang anda percaya. Orang yang mempunyai iman akan menerima kuat seperti yang dipercayai oleh mereka. Hamba ketua tentera itu lumpuh. Jadi ketua tentera itu datang kepada Yesus dan meminta doanya. Begitu juga dengan orang yang lumpuh yang datang kepada Tuhan dengan ditandu oleh kawan-kawannya. Jika seseorang pesakit berada di Korea dan mempunyai iman, dia boleh datang ke kerajaan dan menerima doa secara langsung. Namun begitu jika dia tidak mempunyai iman, tidak ada gunanya ahli keluarganya datang dan menerima doa hanya dengan membawa gambarnya. Namun begitu dalam situasi pesakit yang berada di luar negara, kita dapat melihat kuasa Tuhan bekerja. Matius 15 ayat 28 juga menyatakan, oleh hal demikian Yesus berkata kepadanya, kamu seorang wanita yang berteguh iman, apa yang kamu inginkan itu akan berlaku. Serta-merta anak wanita itu pulih. Ayat ini bermaksud Yesus mengesahkan bahawa wanita itu mempunyai iman yang besar dan berkata, apa yang kamu inginkan akan berlaku menurut iman kamu. Katakan anda menelpon adik-beradik anda yang berada di kejauhan dan berkata, lihatlah ke langit sekarang. Walaupun mereka berada jauh daripada anda, mereka akan melihat ke langit mengikut kata-kata anda. 지금 하늘 한번 보세요라고 말했다고 합시다. 상대는 분명 여러분에게서 멀리 있지만 여러분은 말에 따라 하늘을 쳐다볼 것입니다. Anda tidak perlu pergi ke tempat mereka berada, tapi hanya dengan berkata sesuatu dari tempat anda berada. Kemudian kata-kata anda melalui talian telefon sampai kepada mereka dan memberikan kesan kepada mereka. Untuk bercakap dengan mereka secara bersemuka, anda perlu pergi kepada mereka dan hal ini mengambil masa yang lama. Namun begitu jika anda menggunakan telefon, komunikasi dapat berlaku dalam sekelip mata. Apa yang anda ucapkan akan ditukarkan kepada isyarat elektronik dan dihantar pada kelajuan cahaya. Dengan cara ini, kata-kata itu dapat disampaikan secara langsung kepada seseorang yang berada jauh daripada anda. Jika hal ini dapat berlaku di dalam dunia fizikal, bagaimanakah pula di dalam ruang rohani? Perjalanan dari langit kedua, ketiga dan keempat ke langit pertama dapat berlaku dengan serta-merta. Saudara dan saudara yang saya kasihi, di langit pertama tempat kita tinggal ini, terdapat pintu-pintu menuju dunia rohani. Ada pintu ke langit kedua di mana terdapat Taman Eden, pintu ke langit ketiga di mana terdapat kerajaan syurga, dan pintu ke langit keempat yang merupakan syurga asar. Sebagai contoh, tidak hanya terdapat satu pintu ke langit kedua. Terdapat banyak pintu di pelbagai tempat di dunia. Pintu ke dunia rohani terdapat di seluruh dunia, termasuk di negara kita. UFO yang turun ke bumi akan kembali ke Taman Eden melalui pintu-pintu ini. Namun begitu, jika UFO melalui pintu-pintu ini dari langit pertama, hari ini tidak bermaksud bahawa UFO terus masuk ke langit kedua. Untuk kembali ke langit kedua, UFO perlu melalui ruang di mana aliran masa terhenti. Oleh sebab aliran masa terhenti di ruang ini, masa yang diperlukan untuk melaluinya adalah serta-merta. Oleh sebab aliran masa telah terhenti di tempat itu, sejauh manapun destinasi itu, UFO akan melaluinya dalam sekelip mata. Ketika malaikat dari langit ketiga melawat bumi, mereka perlu memintas ruang ini di mana aliran masa terhenti. Justru itu malaikat di kerajaan syurgawi dapat turun ke bumi ini dan kembali dengan serta-merta. Catatan tentang pintu ke dunia rohani dapat ditemui dalam banyak bahagian Alkitab. Kisah Para Rasul 7 ayat 56 menyatakan, dia berkata, lihatlah, aku nampak syurga terbuka dan anak manusia berada di sebelah kanan Allah.
Pada saat ini mata rohani diakan Stefanus terbuka. Melalui pintu yang terbuka itu, dia dapat melihat Tuhan Yesus yang berdiri di sebelah kanan Tuhan Bapa. Rasul Yohanes juga melihat sebuah pintu terbuka di syurga seperti yang tertulis dalam Wahyu 4 ayat 1. Dia juga mendengar bunyi sangkakala di sana. Mazmur 78 ayat 23 hingga 24 juga menyatakan, 사도 요한도 계시록 4장 1절에 하늘에 열린 문을 보았고 그곳에서 울려나는 나팔 소리 같은 음성을 들었습니다. 또한 시편 78편 23절 24절에는 그러나 저가 오히려 namun dia memerintahkan awan dan membuka pintu langit, menghujani mereka dengan mana untuk makanan mereka dan memberi mereka gandum syurga. 비같이 내려 먹이심에 하늘 양식으로 주셨나니 했습니다. Jadi dari mana datangnya mana itu? 만나가 어디서 내려왔겠습니까? Fikirkanlah. 한번 생각해보세요. 우리 이론 Kita tidak dapat memahaminya dengan teori dan pengetahuan kita. Adakah mana turun dan kekal berada di sesuatu tempat di angkasa? Adakah mana kekal berada di sana ketika melalui atmosfera bumi? Tidak, sama sekali tidak. Itulah sebabnya kita perlu mengetahui dunia rohani. Jika Anda mengetahui dunia rohani, Anda akan memahami segala yang berlaku dalam Alkitab. Dari mana-mana turun, Anda tahu dari mana, iaitu titik di mana awan muncul dan menghilang. Ketika tempat itu terbuka, mana turun dari sana. Mana turun dari langit kedua. Ketika mana ini turun, pintu-pintu langit terbuka. Anda juga telah mengetahui dan mengalami bahawa terdapat pintu ke dunia rohani. Banyak antara Anda menyaksikan awan yang muncul dan menghilang di langit, serta bintang-bintang yang bergerak. Bintang-bintang yang bergerak itu sebenarnya berada di langit kedua, tetapi Anda melihatnya kerana pintu ke langit telah terbuka. Selain pintu ke dunia rohani, terdapat juga laluan ke dunia rohani. Laluan itu ialah lubang hitam. Kini banyak saintis sedang mengkaji lubang hitam. Dan begitu Tuhan telah memberitahu kita tentang identiti lubang hitam itu. Lubang hitam adalah seperti laluan antara langit pertama dan langit kedua. Walaupun sains telah maju, kita masih belum mempunyai pengetahuan tentang lubang hitam. Sudah tentu lubang hitam telah ditetapkan sebagai satu teori. Tetapi hal ini tidak benar. Lubang hitam adalah amat besar. Semua bintang yang berhampiran dengannya akan tersedut masuk. Hal ini berlaku dalam sekelip mata. Saya berasa sangat bimbang tentang lubang hitam ketika saya masih kecil. Semua bintang di sekelilingnya, bahkan bintang yang jauh lebih besar daripada matahari, akan tersedut masuk dan lenyap dalam sekelip mata. Saya berasa bimbang bahawa suatu hari nanti bumi akan tersedut ke dalam lubang hitam. Jika Anda mengkaji lubang hitam, Anda akan mendapati bahawa lubang hitam menyedut apa-apa sahaja menghampirinya, segala-galanya daripada satelit hingga bintang. Jika sebuah bintang yang sangat besar, iaitu beberapa kali lebih besar daripada matahari, memasuki kawasan pengaruh lubang hitam, bintang itu akan disedut ke dalamnya dengan lebih pantas daripada kelajuan cahaya. Para saintis dunia berpendapat bahawa bintang yang tersedut ke dalam lubang hitam akan hancur sepenuhnya. Namun begitu, pada hakikatnya bintang itu tidak hancur. Bintang itu hanya berpindah ke langit kedua melalui laluan yang dipanggil lubang hitam. Selain itu, bentuk atau rupa bintang itu tidak berubah selepas melalui lubang hitam.
Bintang itu akan berada di langit kedua dalam bentuk yang sama seperti di langit pertama. Jika Anda memahami dunia rohani dan mengakuinya seperti ini, identiti lubang hitam sekalipun dengan mudah dapat didedahkan. Sekarang dari manakah datangnya kuasa besar yang menyebabkan lubang hitam menyudut segala sesuatu? Sumber daya tarikan lubang hitam ialah perbezaan aliran masa antara langit pertama dan langit kedua. Berikut ialah satu lagi contoh untuk membantu anda memahaminya. 이를 이해하기 쉽도록 비유를 들어보겠습니다. 빠른 속력으로 달리는 Katakanlah sebuah kereta bergerak pada kelajuan tinggi. Bahagian dalam kereta itu penuh dengan asap tebal. Jika anda menurunkan cermin tingkap, anda akan melihat asap keluar melalui tingkap yang terbuka. Walaupun anda tidak memaksa atau mengipas asap itu akan keluar secara otomatik melalui tingkap yang terbuka. Hal ini disebabkan oleh perbezaan aliran udara di dalam dan di luar kereta. Biarlah saya memberikan satu lagi contoh. Sebuah pesawat terbang pada kelajuan yang sangat tinggi. Sekarang apakah yang akan berlaku jika pintu kecemasan pesawat terbuka? Anda mungkin pernah melihat dalam filem bahawa apa-apa saja yang berhampiran, pintu kecemasan akan disedut keluar melalui pintu keluar tersebut. Jika anda berada di dalam pesawat yang sedang terbang dan pintu kecemasan terbuka secara tiba-tiba, apakah yang akan berlaku? Jika anda berada di sebelah pintu kecemasan, anda akan tersedut keluar. Daya tarikannya sangat kuat sehingga walaupun anda memegang pemegang pintu, anda tetap akan tersedut keluar. Manusia sekalipun tidak dapat mengatasi aliran udara tersebut dan akan turut tersedut keluar daripada pesawat. Hal ini disebabkan oleh perbezaan aliran udara di dalam dan di luar pesawat. Jika pintu kecemasan dibuka ketika pesawat bergerak perlahan di landasan, tiada apa-apa yang akan tersedut keluar. Namun begitu apabila kapal terbang mempercepat kelajuannya, daya tarikan udara keluar dari pintu menjadi semakin kuat dan bertambah kuat. Begitu juga disebabkan perbezaan aliran masa antara langit pertama dan langit kedua, lubang hitam yang bertindak sebagai laluan antara dua ruang ini mempunyai daya sedutan. Selain itu, lubang hitam kelihatan seperti mulut bahagian tiup trompet. Pada mulutnya, pintu ke langit pertama adalah luas, tetapi apabila ia bergerak ke arah hujung yang lain menuju ke langit kedua, ia menjadi semakin sempit. Disebabkan bentuk ini, daya sedutannya menjadi semakin kuat. Apabila terdapat pusaran di laut atau di sungai, pusaran itu juga berbentuk seperti mulut trompet atau corong. Jika anda menghampirinya semasa berenang, anda akan tersedut masuk dan tidak dapat keluar. Anda akan melalui satu laluan atau sesuatu untuk keluar dari tempat lain. Pinggir pusaran adalah luas. Apabila menjadi semakin sempit apabila menghampiri pusatnya, dan menjadi semakin sempit apabila menghampiri pusatnya. Arus air juga menjadi lebih laju apabila mendekati pusat pusaran. Perkara yang sama berlaku dengan lubang hitam. Tuhan Bapa mahu manusia menyedari kewujudan dunia rohani, walaupun mereka hanya melihat lubang hitam. Sekarang ini terdapat banyak lubang hitam dan banyak bintang sentiasa tersedut masuk sehingga hilang dan menjadi tidak kelihatan. Itulah sebabnya manusia tidak dapat membayangkan dunia di sebalik lubang hitam. Tidak kira sejauh mana sains berkembang, manusia tetap tidak dapat menghampiri dunia rohani. Kemanakah semua jasad langit dan bintang yang memasuki lubang hitam itu pergi? 그럼 그 많은 별들이 지금도 뭐 여하튼 수십만 전부터 지금도 계속 빨려 들어가고 있는데 그 다 빨려 들어가지고 어디로 가냐 이 말이에요. 그 말. 이건 도대체 접근도 못 하고 있다 이 말이에요. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, ketika saya menerangkan rupa tubuh makhluk yang hidup, saya akhirnya memberikan penjelasan tentang UFO dan lubang hitam. Saya telah memberitahu anda bahawa manusia tidak dapat bergerak dari Taman Eden ke bumi dengan tubuh makhluk yang hidup, tetapi mereka dapat melakukannya melalui UFO.
Saya juga memberitahu Anda bahawa mereka dapat datang ke bumi dengan serta-merta apabila mereka melalui ruang di mana aliran masa terhenti melalui pintu yang terbuka di angkasa. Di angkasa bukan saja terdapat pintu ke dunia rohani, tetapi juga terdapat laluan ke dunia rohani. Laluan ini dipanggil sebagai lubang hitam. Saya secara ringkas memberikan ulasan tentang apa yang telah saya sampaikan sebelum ini supaya anda dapat faham mengapa saya menyebut tentang UFO dan lubang hitam di tengah-tengah penerangan saya mengenai makhluk yang hidup. Orang dunia ini tidak mengetahui apa yang telah saya sampaikan kepada anda pada malam ini. 설명하다가 왜 UFO와 블랙홀이 나왔는지 그 흐름을 잡으실 수 있도록 다시 정리해 드리겠습니다. 오늘 말씀드린 이런 내용들을 세상 사람들은 대부분 Banyak saintis telah menghabiskan banyak masa mengkaji UFO dan lubang hitam. Tetapi mereka masih belum menemui identiti UFO dan lubang hitam serta sebab kewujudannya. Terdapat pelbagai teori saintifik mengenainya, tetapi tidak semuanya adalah benar. Namun begitu apabila anda mengakui kewujudan dunia rohani dan mengkajinya berdasarkan firman Tuhan, anda dapat memahaminya dengan mudah, bukan? Sebagaimana anda dapat mengesahkan kewujudan langit kedua melalui UFO, anda harus percaya bahawa langit ketiga dan keempat juga wujud. Anda mempunyai banyak bukti yang dapat membantu anda mempercayai dunia roh. Oleh itu, anda juga harus dapat percaya bahawa syurga dan neraka benar-benar ada. 2 Korintus 4 ayat 18 menyatakan, kami tidak mementingkan hal-hal yang kelihatan, tetapi hal-hal yang tidak kelihatan, kerana yang kelihatan itu cuma sedetik, manakala yang tidak kelihatan itu kekal. Betapa malangnya kehidupan kita dan betapa malangnya orang yang Kristian yang menikmati dunia ini untuk keseronokan yang sementara tanpa menyadari bahawa mereka sedang menuju neraka. Walaupun saya banyak berbicara tentang dosa dan penghakiman, mereka masih menuju neraka. Anak-anak muda dan para pelajar, tuan bapa sedang mengeluh. Maka bertaubatlah dengan segera dan capailah keselamatan. Apa yang kelihatan hanyalah sementara, tapi ada dunia yang kekal. Semoga anda yang mendengar khutbah ini sentiasa memahatkan tempat yang kekal itu dalam hati anda dan hidup untuk perkara-perkara yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. 이 눈에 보이는 이 유구 세계는 잠깐이지만 보이지 않는 영의 세계는 영원하다 했습니다. 이 말씀을 듣는 모든 성도님들은 영원한 것을 늘 마음에 두며 영원한 것을 위해 살 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다.